بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما توفيقي إلا بالله وما توكلي إلا على الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا علما نافعا رب زدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد muslimin muslimat rahimahullah alhamdulillah malam ini kita dapat bersuara dan insyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan tentang satu topik kedudukan khusyuk di dalam solat ataupun khusyuk masuk perkataan yang dinamakan kalimah khusyuk. Baik, pertama sekali iaitu bila kita menyebut berkaitan khusyuk, apa maksud khusyuk? Selalu disebut kita baca dalam Al-Quran, kita akan melihat beberapa ayat daripada Al-Quran yang antaranya menyebut khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Disebut dalam Al-Quran khasyi'atan absaruhum, iaitu mata mereka khusyuk tapi disebut pada mata. Kita ambilkan ayat belum saya bacakan terjemahan dia. Kemudian di dalam Al-Quran juga digunakan kalimah khusyuk ini cuma dibedakan pada barisnya. Di antaranya ayat yang menceritakan berkaitan tentang Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Baik, kata Allah gunakan kalimah khasyi'an, khasyi'an mutasaddian. Ayat pertama yang saya bacakan tadi itu khasyi'atan, yang khasyi'an mutasaddian. Baik. Kemudian ini dua tempat di dalam Al-Quran yang menyebut berkaitan tentang kalimah ataupun perkataan yang dinamakan sebagai kalimah khusyuk ataupun khasyi'an. Baik, maka di sana bila kita melihat apa maksud khasyi'an, pada ayat yang saya bacakan yang pertama tadi, ayat itu menyebut tentang keadaan manusia bila mereka dibawa pergi ke akhirat, didirikan mereka di hadapan Allah. Satu tempat yang dinamakan checkpoint. Sebelum kita menaiki titian Shiratal Mustaqim, ada satu tempat dinamakan checkpoint, cek iman. Tempat yang akan melihat iman seseorang dalam keadaan Allah mengetahui siapa orang yang beriman ataupun tidak. Maka pada waktu tersebut diminta bagi orang yang beriman, seluruh makhluk yang ada pada waktu itu untuk turun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan satu golongan iaitu pokok munafik. Geng kafir dah masuk ke dalam neraka, yang tinggal orang beriman dengan orang munafik. Kenapa orang munafik? Kerana Allah sengaja menjadikan kepada mereka ujian, kerana mereka pada zahir mereka berkata mereka beriman, tetapi pada hatinya mereka tidak beriman. Bila mana disuruh mereka diuji mereka untuk ujian sujud, nanti mereka tak mampu, sehingga berlaku keadaan khasyi'atan absaruhum. Maka pada waktu tersebut mereka menundukkan kepala, menundukkan pandangan mata. Baik. So bila dikatakan kalimah khasyi'atan absaruhum itu adalah dengan cara menundukkan pandangan mata, maknanya mata dia tak berani nak angkat. Dan kenapa tak berani nak angkat mata? Yang pertama sebab takut. Yang kedua disebabkan rasa hina yang pertama, takut dan hina. So sifat yang ada bagi khusyuk itu antaranya sifat takut, yang kedua adalah sifat merasakan diri itu adalah hina. Orang yang tak takut dia tak akan tundukkan kepalanya, sebagaimana ayat dalam Al-Quran wasiat Uthman Hakim kepada anaknya, wala tusa'ir qaddaka linnas wala tamshi bil ardi marha. Dan pada surah yang lain yang menceritakan jangan kamu jalan tak mendadakan diri dengan cara mengangkat kepala ke atas, cara orang yang sombong. Maka
Khusyuk adalah dengan cara orang yang takut, orang yang rasa hina dan orang yang menundukkan kepalanya pada waktu itu. Sebab itu di dalam solat antara tempat, kalau di mana letaknya mata ketika mana solat adalah di tempat sujud, menunjukkan keperluan kenapa diletakkan mata itu pada tempat sujud. Ini kita ambil dari sudut logik, dari sudut definisi, dari sudut bahasa sebelum kita bahas. Baik. Kemudian pada ayat yang kedua, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Allah kata, kalaulah sekiranya kami turunkan Al-Quran ini di atas sebuah bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka kamu akan dapati bukit tersebut khashi'an, takut, gemetar, bergerak, mutasaddian, dan pecah berpecah, min khasyatillah, sebab takut. Kalimah khasyi'an di sini menunjukkan kalimah gegaran, ketakutan. Ketakutan satu benda yang besar sifatnya, tetapi bergetar dan bergegar. Punca mana? Takut. Min khasyatillah, disebabkan takut kepada Allah. Disebutkan lagi maknanya khusyuk adalah takut. Pada ayat ini menunjukkan yang khusyuk itu adalah takut. Okey. Baik. Dan takut sehingga kesan sifat daripada takut itu menjadikan bukit itu bergegar dan menjadikan dia pecah pada waktu tersebut. Kita sebut dari sudut definisi bahasa, di sini pun kita dah dapat menangkap, memahami apa yang diartikan dengan kalimah khusyuk itu sendiri. Baik, kita lihat pula di dalam hadis Nabi SAW berkaitan tentang khusyuk. Kitab yang hadapan saya ini adalah kitab Minhajul Qasidin, ataupun kitab Minhajul Qasidin ini kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Beliau ini di antara salah seorang ulama daripada Baitul Maqdis yang bermadhab Hambali. Dan kitab ini sebenarnya dia telah telah meringkaskan daripada satu kitab karya Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dia ringkaskan kitab Ihya, menjadikan kitab itu dan dinamakan dia dengan Minhajul Qasidin. Apa makna minhaj? Minhaj ni iaitu kita kata seolah-olah macam satu silibus, satu modul untuk qasidin, orang-orang yang nak mencapai qasidin, orang yang nak mencari matlamat dalam ibadat mereka. Qasidin. Dan ini kitab yang dinamakan Minhajul Qasidin. Seperti daripada kitab ini, di dalam kitab ini ada satu bab. Dalam bab berkaitan tentang solat, diletakkan satu bab, iaitu bab khusyuk di dalam solat. Pada bab ini diletakkan satu hadis yang datang daripada, yang diriwayatkan daripada Syaikhain, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Juga diriwayatkan daripada jalan Abu Dawud dan juga An-Nasai. Baik, hadisnya adalah hadis yang sahih. Pada dalam kitab ini pun ada, kadang-kadang kita akan jumpa hadis yang muruk pun kadang-kadang ada. Hadis yang dhaif pun ada. Sebab tu kita kena pasti dan kita mengucapkan syukur kerana ada ulama-ulama yang berkemudian yang telah buat apa? Yang telah mengkaji balik kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu, dan mereka bukan memperbetulkan, maksudnya mentahqiqkan dengan cara mengeluarkan hadis-hadis yang terdapat di sana. Antaranya di sini kitab ini kitab yang telah ditulis pada mukadimahnya oleh Profesor Wahwah Az-Zuhaili. Wahwah Az-Zuhaili yang telah tulis mukadimahnya, tetapi dia telah dikeluarkan hadis-hadisnya daripada Muhammad Wahabi Sulaiman. Nama Muhammad Wahabi dah. Nama dia Muhammad Wahabi Sulaiman. Dia orang Syria. Muhammad Wahabi Sulaiman dan juga Ali Abdul Hamid Baji. Ini orang Syria. Dua orang ini di antara ulama Syria yang telah mengeluarkan hadis-hadis daripada kitab ini. Baik. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mri'in, mana-mana orang tahwaru salatu maktubah, menghadirkan diri ataupun berhajat nak menghadirkan solat fardu, nak menunaikan solat fardu secara berjamaah. Fayuhsinu wudu'aha, dia ambil wudu' start mula dengan basuh tangan, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, kemudian
khusyu'uha wa ruku'uha. Kemudian dia menunaikan solat bermula daripada wudu sampailah kepada ketika solat itu dalam keadaan khusyuk dia, wa ruku'uha, dan ketika mana rukuknya, iaitu rukuk yang paling sempurna, illa kanat lahu kaffaratun lamma qablaha, melainkan solat itu akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa dia yang lampau. Minas zunubi ma lam ya'ti kabiratan, selagi mana dia tak mendatangkan dosa yang besar. Wa dzalika dahru kullah. Dan inilah yang masuk keseluruhannya kata di sini. Baik, maka dalam hadis ini nak menyebut bagaimana seorang yang daripada rumah dia dah niat dan nak solat jemaah, apa dia buat? Dia ambil wuduk elok, kemudian dia solat sungguh-sungguh dalam keadaan khusyuk dengan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Seakan-akan disebutkan kalimah khusyuk di sini pada pergerakan dia di dalam solat, pada rukuknya dan juga sujudnya dalam keadaan khusyuk. Apa maksud khusyuk kat sini? Seolah-olah nak gambarkan dia telah menjadikan solat dia itu paling sempurna pada pergerakannya, pada fizikal dan juga dalamannya. Yang ini maksudkan, diartikan maksud khusyuk yang kita boleh terjemahkan dia sebagai definisi dari sudut istilah yang pula. Bila kita sebut orang yang khusyuk dalam solat, orang yang solatnya bukan bermula daripada ketika dia mengangkat takbiratul ihram, tetapi khusyuk itu adalah bermula daripada mana? Daripada sebelum dia menunaikan solat. Sebelum dia menunaikan solat. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, cara macam mana nak mencapai darjah khusyuk? Baik, saya kata apa yang saya alami, sebahagiannya tidaklah saya nak katakan saya setiap solat yang saya solat saya boleh buat khusyuk sesempurnanya. Allah Ta'ala alam, kita tak pasti, kita berusaha untuk buat. Dan apa yang saya baca dan apa yang kita jumpa dan apa yang kita belajar, pengalaman-pengalaman daripada ulama-ulama yang silap, tanyalah mana-mana ulama, dia takkan kata khusyuk itu adalah engkau pejam mata. Ada orang yang pejam mata. Kenapa pejam mata? Dia kata kalau buka mata tak boleh, tak khusyuk, Ustaz, saya pejam mata. Satu kitab dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni, kitab Ayatul Tafsir Ayatul Ahkam Al-Quran, 2 jilid kitab cerita tentang ayat ahkam. Dalam itu dibahaskan oleh para ulama berkaitan tentang hukum memandang, di manakah diletakkan mata ketika sedang solat. Bila dibahaskan di dalam kitab tersebut, maka perbahasan yang panjang antaranya boleh tak boleh hukum memejamkan mata di dalam solat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu hukum orang yang memejamkan mata di dalam solat, hukumnya adalah makruh. Makruh maknanya solat kena buka mata. Baik, bila dah buka mata, ada orang kata boleh tak nak pejam mata, maka dibahaskan di sana, maka dikatakan harus seseorang untuk memejam mata kalau sekiranya dengan buka mata itu menjadikan dia tidak khusyuk, dan bila dia pejam mata menjadikan dia khusyuk. Kalau kerana matlamat solat itu adalah untuk nak menghasilkan khusyuk. Solat itu adalah matlamat solat itu sendiri nak menghasilkan perasaan khusyuk. Maknanya nak tak nak, maka seakan-akan dia nak mengatakan ma la yutimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kaedah fiqh, sesuatu perkara yang hukumnya adalah wajib dan tak dapat kewajiban ini melainkan dengan cara jalan yang ditentukan, maka jalan yang menentukan itu pun dikira sebagai satu benda yang wajib juga. Baik, walau bagaimanapun kita tetap berpegang pada pandangan yang asal, iaitu solat di tempat letaknya mata adalah pada sujud, melainkan ketika ada gangguan. Contoh di mana kita solat, pergi ke masjid, kebetulan semua hari itu dia orang buat kempen solat berjemaah. Saya pun pelik lah. Kempen bawah ni, kempen solat subuh berjemaah. Tak tahu pernah ke tak 19 bulan? 19 bulan ada orang buat kempen kat Melaka ni, kempen solat subuh berjemaah. Kita penuhkan satu hari ni, penuhkan masjid ke surau. Sebenarnya kempen bukan kempen, dia tak patutnya kempen, patutnya seruan kita kata. Kalau kempen ni dia bermusim. Katakan hari tarikh sekian-sekian, kempen solat jemaah di mana-mana tempat, di masjid penuh, daripada dalam surau sampai ke tangga ni semua penuh orang. Orang untuk solat berjemaah ni.
Baik, kita tengah solat dekat laluan orang ramai, tiba-tiba waktu kalau kita buka mata orang duk lalu pergi balik dah, lalu satu pasal kemudian dengan pakai macam-macam jenis pakaian. Kita tengok pula, angkat macam-macam nampak, tunjuk pun nampak, betul, angkat nampak orang. Akhir sekali pun nampak, pejam betul. Harus. Ataupun contohnya kita katakan kita solat di mana? Di tempat yang terbuka, kebetulan di hadapan kita ataupun tempat itu ada benda gambar kat atas lantai dia. Contohnya mungkin ada lambang salib ke, ataupun mungkin ada lambang-lambang gambar binatang ke, dan kita tengok menjadikan kita tak khusyuk, harus pada waktu tersebut itu untuk nak pejamkan mata. Kerana matlamat khusyuk itu tadi. Baik, kembali balik kepada persoalan kita. Hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan kepada kesempurnaan solat tak dapat tidak mesti disertai dengan khusyuk. Bahkan kalau siapa yang membaca kitab-kitab fiqh, orang Malaysia dia bermadhab Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, berapa rukun solat? 13 ke 38? 13. Betul, 13. Sikit. Okey, baik, 13 rukun. Sebahagian kitab fiqh menambahkan rukun yang ke-14. Sebahagian kitab fiqh atas ulama yang mendalam itu dan kita apa yang dimasukkan oleh dia. Maka apa dekat rukun yang ke-14? Rukun yang ke-14 itu adalah khusyuk. Walaupun sebahagian kitab dia tak letakkan di dalam perkara rukun, tetapi diletakkan di dalam bab sunat. Tetapi dalam sunatnya disyarahkan di sana, kalaulah sekiranya di dalam solat bermula daripada angkat takbir sampai kepada bagi salam tidak ada satu saat pun dia khusyuk, maka pada waktu tersebut solatnya akan tertolak dan dia kena ulang balik solatnya. Sebagai kita membahaskan tentang perihal bab khusyuk. Kalau tak khusyuk masuk angkat takbir Allahu Akbar, tengok yang mereka kawan, tengok cap malu, kita pun terbayang sebelum dekat majlis selesai 10 hari. Okey, baik. Kemudian dia pun time sujud pula, time nak turun rukuk ataupun nak turun sujud, kita pun terpandang punggung kawan kat depan kita. Tengok pula baju t-shirt kawan yang kita yang pakai, kita siap baca daripada atas sampai ke bawah. Kelas 5A 19 tahun 1998, Pak Tam, Pak Haji, Pak Ahmad, nama-nama kita baca satu-satu. Kadang-kadang kat takbir Allah Akbar, kat takbir kawan duduk soal pertama pula, pakai baju apa? Satu Malaysia. Boleh buka BN. Kita pun terbayang kalau semua kali itu semua soal. Baik. Maknanya kadang-kadang gangguan bukan nak kira. Buat khusyuk tak khusyuk, dia akan menyebabkan dia hilang perasaan khusyuk tadi. Baik. So dalam bab ini sehingga para ulama menambahkan, menjadikan tambahan bagi rukun untuk kesempurnaan solat nak tak nak adalah khusyuk. Baik, ada yang bertanya lagi, kat mana tempat yang nak khusyuk? Orang Melayu kadang-kadang dia kata khusyuk tu pada angkat takbir. Sebab tu yang orang bila nak angkat takbir dia hayal dia tangan, dia hayal macam buaya tu. Allah, tak khusyuk. Boleh. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, sebab nak masukkan niat. Kononnya khusyuk tu terletak pada niat. Sehingga kan dipegang yang baju, rapat pegang baju ni, mengukur turun badan. Punca sebab nak letakkan khusyuk waktu takbiratul ihram. Baik, kemudian solat pula sampai lepas mula-mula macam kita tengok risau dia pada solat ni. Minta solat apa tak? Sebab pun dah dapatkan khusyuk tadi. Ada orang pula berkata khusyuk kat mana? Kat rukuk dan kat sujud. Maka khusyuk itu bermula daripada angkat takbir sampailah selesai. Dan sekurang-kurangnya satu juzuk daripada mana-mana tempat ketika dalam solat. Kerana daripada khusyuk itulah nak menjadikan solat kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa sebab? Kita dalil dia, iaitu kalau kita tengok, saya petik daripada satu dalil dia disebutkan kat dalam nilai kita. Di sana mereka kata wa'lam anna lis-salata arkanan wa wajibatin wa sunanan. Saya kata ketahuilah wahai Cik Bi'at, wahai Pak Hasan, Cik Arifin, siapa-siapa pun dia kata, ketahuilah dia kata solat tu ada rukun dia, solat ada wajib dia, tak solat ada sunat-sunat dia. Tetapi roh pada solat itu yang menjadikan solat itu ada nilai, bukan sekadar ditekankan dalam aspek rukun dia, dalam aspek yang wajib dia, dalam aspek sunat, tetapi ada roh
solat itu sendiri. Solat itu ada roh dia. Apa roh solat? Roh solat iaitu beberapa perkara. Antara roh solat iaitu yang pertama adalah pada niat dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah pada keikhlasan dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak kami perintahkan kamu wahai jemaah, apa-apa orang disebut dalam jemaah. Tidak kami perintahkan kamu wahai siapa-siapa sekalipun untuk menunaikan ibadat, untuk beribadat kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ada ikhlas. Baik, makna ikhlas ni iaitu dengan memusatkan setiap benda yang kita buat lillahi ta'ala, tidak kerana lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kalau ditanya apakah rahsia khusyuk, yang pertama adalah antaranya niat dan juga ikhlas. Baik, kemudian setelah mana ikhlas, khusyuk, termasuk juga di antara roh solat itu adalah khusyuk. Termasuk juga di antara roh solat itu huzurul qalb. Apa dia huzurul qalb? Menghadirkan hati kita bersama-sama dengan fizikal ketika mana kita bersolat. Karena ada solat yang berhubung kait hanya amalan fizikal. Contoh, zakat. Zakat itu ibadat harta dipanggil. Ibadat harta. Ada ibadat yang berhubung kait dengan ibadat apa? Ibadat kita katakan perbuatan, contoh macam bacaan mulut, baca Quran. Okey. Perlukan hati tak? Kalau dengan hati lagi bagus, tapi tak perlukan hati pun tak ada masalah. Okey, ada ibadat yang diperlukan apa? Tubuh badan. Contohnya macam haji, tubuh badan dan juga huzurul qalb, hati dan juga segala-galanya perkataan. Dan solat ini mencakupi keseluruhan daripada semua ibadat-ibadat yang lain, termasuk di dalamnya adalah huzurul qalb, menghadirkan hati ketika mana kita solat. Maka dia kata, ketahuilah fa inna solata, sesungguhnya solat itu tashtamilu, iaitu disempurnakan solat itu ala adkarin, di dalamnya ada zikir, wa munajatin, di dalamnya ada munajat, wa af'alin, di dalam solat itu ada perbuatan. Dia kata wa ma'a adami huzuril qalbi, kalaulah dengan cara perbuatan, munajat dan zikir yang kau baca, kita baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita membaca Al-Quran, tapi sebenarnya itu adalah munajat kita kepada Allah. Apa dia munajat? Pengharapan kita, permintaan kita, terutama ketika baca surah Fatihah. Ada salah seorang syekh di Syria, nama dia Syekh Muhammad Habal. Masya Allah, seorang syekh yang hebat. Saya bukan hebat dari sudut mana, hebat dari sudut perasaan, hadirnya hati ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Sehingga bila berlaku krisis di Syria, dia orang memilih siapakah di kalangan kita alim ulama kat Syria ni yang nak menepalai bacaan doa. Dia orang nak minta doa kat Allah ni, nak buat satu munajat, nak mohon keselamatan bagi rakyat Syria, pilih siapa yang nak baca doa. Akhir sekali bila dibuat undian siapa yang nak dipilih, maka dikatakan doa yang paling mustajab. Kalau ada di kalangan kita orang yang alim, ambil orang yang alim yang paling tua. Bila ada di kalangan orang tua yang alim tu, ambil kepada mereka tu orang yang paling soleh, paling warak, paling soleh dan paling warak. Maka pada waktu tersebut dia orang berkata tak ada orang yang lain melainkan Syekh Muhammad Habal ni. Baik, jadi apa dia buat? Banyak kita ada baca doa, cerita bagaimana dia baca doa, mulut yang baca, hati dia yang dia hadir. Dia hanya baca bab ustaz, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mudah air mata. Kita pergi tanya ke seorang Tok Guru daripada Kelantan, Tok Guru Tok Pulau Manis, pernah dengar Tok Pulau Manis? Salah seorang yang pensyarah bagi kita Hikam Al-Fa'ilah. Cerita Tok Guru Tok Pulau Manis ni, dia baca bismillah pun dah derai air mata. Kenapa dia baca bismillah pun derai air mata? Kita baca bismillah tak rasa apa-apa. Kita baca bismillah sambil gambu dada, sambil tarik janggut. Baca bismillah sambil kita katakan sapu tangan kat badan, sambil tengok tapak kaki. Tapi dia baca bismillah berderai air mata. Sebab dia baca bismillah dengan cara diperhatikan pada setiap perkataan yang dia sebut, bukan sekadar pada zahirnya, bahkan pada menghadirkan hati dia ketika dia baca tadi. Maka begitu sekali Syekh Muhammad Habal baca bismillah, start baca bismillah, sebut kalimah ya Rabb saja. Sebut saja ya Rabb, berderai air mata. Siapa pernah baca hadis Nabi SAW, salah satu daripada munajat Nabi. Nabi hanya menyebut satu perkataan, Allahumma ummati, ya Allah umat aku.
Baca saja doa dah berderai air mata. Kenapa berderai air mata? Kerana dia baca bukan sekadar pada bacaan mulut, tetapi seluruh akalnya, jiwanya, fizikalnya pada waktu tersebut dipusatkan pada satu tempat saja, sehingga memberi kesan pada tubuh badan mereka pada waktu tersebut. Sehingga diceritakan di sini, waqala Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, dia kata, ma ra'aitu Muslim bin Yasar, tak pernah aku tengok Muslim bin Yasar, seorang sahabat yang lain, seorang sahabat yang bernama Muslim bin Yasar ni, multafitan fi salatil fard. Waktu dia tengah solat, aku tak pernah nampak bergerak tubuh badan dia. Maknanya solat dalam keadaan keras terpacau. Faham? Kadang-kadang kita solat macam mana? Kita solat kadang-kadang kita menggerakkan tubuh badan, kadang-kadang kita pergerakan kita yang terlalu banyak. Walaupun nak kita tak salah, tak membatalkan solat pada pergerakan tadi, tapi nak gambarkan mereka solat dalam keadaan khusyuk yang teramat sangat, sehingga dikatakan antaranya Ali radhiyallahu anhu, dia solat, bila mana dia tengah solat, maka datang burung bertengger ke atas kepala dia. Kenapa burung datang bertengger ke atas kepala dia? Disangkakan yang sedang berdiri itu adalah batang kayu, kerana kerasnya mereka tak bergerak ketika waktu tersebut. Walaqad in hadamat nahiyatun minal masjid fa fadi'a ahli suq li hadamiha wa innahu la fil masjid yusalli faman tafata. Cerita masya-Allah hebat. Kata dia pernah berlaku satu kali ketika kami sedang bersolat di dalam masjid, tiba-tiba satu bahagian masjid telah roboh. Satu bahagian masjid telah roboh. Apa berlaku dia kata? Pada waktu tersebut lari semua. Orang yang duduk kat luar masjid, kat pasar-pasar semua bukan lari sebab dengar bunyi runtuhan tadi. Bahkan orang yang dalam masjid tengah solat pun lari, dia tak buka bunyi roboh. Apa berlaku pada dia? Wa innahu la fil masjid, dan dia ketika waktu tersebut berada di dalam masjid sedang bersolat, faman tafata, tak bergerak dan tak bertanduk sedikit pun. Kita jangan kata apa yang mana roboh, tak roboh pun kadang-kadang dah letak bukan dah jadinya. Baru tu imam bergerak, kita dah hilang. Kadang-kadang tu imam tak sempat nak bangun, kita dah hilang siap. Baik. Maka dia kata kat sini contohnya lagi, Zubair ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, anak kepada Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, idza qama fi shalah ka'annahu 'audun min al-khusyuk. Dia kata, dia ceritakan bagaimana Ibn Zubair ni waktu dia duduk kat dalam solat ni seakan-akan batang kayu yang sedang tegak terpacau. Wa kana yasjud fatanazzal al-asafir ala dhahrihi. Ketika mana dia sujud, datang seekor burung hinggap ke atas belakang dia. La tahsabuhu illa juz'an ha'ijin, kerana menyangka mungkin barangkali tunggul kayu yang ada pada waktu tersebut. Wa shalla yawman fil hajari, satu hari dia tengah solat di atas batu, faja'a hajarun qazafatan fazahaba bi ba'di thawbahu faman fatala. Tiba-tiba pada waktu tersebut ada orang telah meletakkan batu dan terkena ke atas dia, dan pada waktu tersebut pun dia tetap berada dalam keadaan seperti itu, tak bergerak sedikit pun. Tak bergerak sedikit pun. Bukan bermaksud dekat sini bila kita solat tanpa boleh kita buat apa-apa, tak ada masalah. Kalau kita nak boleh tak solat untuk kita, contohnya anak tengah duduk solat, tiba-tiba anak datang bawa senduk. Anak datang bawa senduk, dia angkat senduk, kita tengah duduk di antara dua senduk, dia angkat senduk nak ketuk dahi kita. Apa nak buat? Kita khusyuk, sabar. Kita pun buat tak nampak dia angkat senduk, kita pun pejam betul. Dekam kena kepala tu, benda kepala. Apa nak buat? Tak ada masalah. Waktu tu boleh tak nak buat? Boleh. Apa nak buat? Pegang senduk tadi. Tapi jangan pegang senduk, kita ambil senduk tu pula, baling pula dekat dia. Pegang senduk, kita pegang diam. Okey. Kemudian dia ketuk lagi, pegang lagi. Sebab tu dibolehkan orang yang sedang solat, kalau ada orang lalu kat depan, apa nak buat? Halang dia. Macam mana nak halang? Takkan tangan kat depan. Dia lalu boleh tolak dia dengan tangan kita. Tapi kalau dia main ke belah depan, kita hulur ke depan, tak boleh kepala belah kita mamat. Dia agak. Dia main ke depan, apa nak buat? Tolak dia. Angkat dia tangan tu. Boleh diletakkan isyarat. Yang menunjukkan bukan nak kata tak boleh berdoa, boleh berdoa, tapi bila perlu saja. Tapi cerita yang dia buat ni nak gambarkan betapa khusyuknya mereka kerana mereka solat pada tempat yang tidak ada orang. Lain kalau kita solat kat dalam masjid, ada saja gangguan boleh. Tengah solat contohnya pergi KL, Melaka solat kat Melaka Central lah kita kata. Solat dekat Melaka Central, nak naik bas daripada Melaka Central nak balik mainkan Taman Sarjana ke Bukit Katil. Duit kat dalam poket ada RM5 itu sahaja. Kebetulan pula duit duduk dalam poket atas, waktu kita turun rukuk, duit itu jatuh. Jatuh berlepuk ke atas tempat
kita terdengar belah kanan kita ada satu kipas, dia punya angin dari macam dia punya kuat, kita dah bayang kita lagi kipas tu sampai kat sini confirm dia terbang. Baik, kita dah jadi tak khusyuk masa tu. Apa kita nak buat? Boleh tak nak ambil duit tu? Tengok kedudukan kita. Kalau berdiri jangan turun berdiri. Tengok apa nak buat? Kalau tengok berdiri, kaki kita pijakkan duit tadi, tarik pergi ke belakang. Pijakkan duit tadi. Bila dah turun ke bawah, ambil duit, masuk kocek. Boleh tak boleh? Boleh, harus. Sebagaimana dalam apa sahaja gangguan yang mengganggu solat dibolehkan. Contoh kita tengah solat, tiba-tiba bunyi handphone. Handphone pula lagu apa? Lagu apa? Dulu aku miskin, sekarang aku kaya tu apa? Kan dulu aku kaya kau. Lagu Indonesia lagu. Pernah berlaku di masjid Kuliah itu. Tengah bersemayam jemaah, tiba-tiba keluar lagu dangdut. Lagu dangdut pula dia, saya ingat lirik dan sebagainya ini. Nyut rasanya kepala mau pisau. Keluar lagu dangdut, habis selesai Imam bagi salam, dia pusing ke belakang, dia kata saya dah pesan dah tadi siapa yang bawa handphone, tolong tutup handphone. Bunyi sampai habis lagu. Sampai habis lagu. So apa nak buat? Bunyi saja handphone, harus bagi kita masukkan tangan ke dalam kocek, tekan saja mana-mana button. Tekan mana-mana button. Jangan ambil tengok dulu ke rekod. Tekan. Okey, simpan balik. Tekan saja mana-mana button kerana dia mengganggu. Apa saja gangguan dalam solat boleh dihilangkan. Kerana bila ada gangguan akan mengganggu kekhusyukan. Setiap yang mengganggu khusyuk pada waktu tersebut perlu dihilangkan. Waktu itu juga kena hilangkan. Baik, sambung balik. So, maka dia kata bagaimana hadirnya hati, kerana solat itu adalah zikir, solat itu juga adalah munajat. Bagaimana dia kata zikir dan munajat pada waktu tersebut kalau sekiranya hati tak bersama-sama. Bahkan dia kata di annan nutqa idza lam ya'radu amma fi dhamir kana bi manzilati al-hadayat. Dia kata kalau seseorang itu bercakap pada benda yang tidak ada kat dalam hati dia, takkan itu nama dia orang yang tidak berakal, bahkan orang yang seolah-olah macam orang yang bodoh. Faham tak? Mana seakan-akan dia kata kalau orang pergi ke kedai, dia cakap tak tanpa dia tahu apa yang dia cakap, takkan namanya orang tu adalah orang yang bodoh, orang yang tak berakal. Maka orang yang berakal pada setiap bacaan yang dia baca, dia mesti kena sah. Contohnya kita yang sedang bersolat, kalau dia diam saja waktu solat, bahkan apa yang dia baca dia tak tahu. Ada orang yang pernah tertidur dalam solat pun ada. Tertidur solat subuh tertidur kat mana? Tertidur kat tahiyat. Orang pergi salam dia lupa mengingat tu mati kau ada lagi. Kalau dia tertidur macam tu batal solat. Tempoh yang lama batal solat. Boleh batal solat kalau dalam tempoh yang terlalu lama. So dia kata maka pada waktu tersebut li'annahu idza kana al-maqsud, maka dia kata tak dapat tidak wa kadzalika la yahsulul maqsud min al-af'al, maka perbuatan itu tidak akan dimaksudkan dengannya bila mana hanya diperbuatkan tanpa keikhlasan. Dia mesti kena datang sekali package hati dan juga fizikal pada waktu tersebut. Li'annahu idza kana al-maqsud min al-qiyam al-khidmah, kerana disitulah maksud di antaranya kita mendirikan khidmat kita kepada Allah. Macam seorang anak, antara tanda ketaatan anak kepada bapa dia, bila sesuatu benda yang dilakukan untuk mak bapa dia ada niat yang tertentu. Niat apa? Niat kerana dia adalah bapa aku, maka aku buat di atas makam dia itu tadi. Maka dia buat dalam keadaan dan tak penuh daripada hati dia. Contoh, seolah-olah macam kita ada 3 orang anak. 3 orang anak ni, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sampai saja dekat-dekat nak raya, bapa kata kepada anak, dia kata, "Pi'ah, jom kita cat rumah. Mat, jom kita cat rumah. Husin, jom kita cat rumah." Kata si Pi'ah, "Okey, tak ada masalah, kita cat rumah kita, nanti rumah kita jadi cantik." Si Husin pula kata, "Kalau saya cat, mak nak bagi apa kat saya?" Mak dia pun kata, "Tak apa, kau cat, aku beli kasut baru kat kau, kasut raya." Dia kata, "Okey, cantik, kasut raya punya pasal, aku cat." Anak yang ketiga pula kata, "Tak mau, orang ada kerja ni." Mak dia kata, "Nampak aku, nampak tanganku. Hang sama ada mencat ataupun hang makan penampak aku." Okey, contohnya. So takut penampak punya pasal, maka dia pun cat. Baik, pada waktu tersebut orang yang pertama dalam keadaan kerelaan hati. Orang yang kedua sebabkan ganjaran,
Orang yang ketiga disebabkan kerana takut. Masalahnya dalam 3 orang mereka tu siapa yang paling hebat? Siapa yang paling hebat? CPA tadi tak? CPA tadi. Sebab apa CPA tadi? Sebab dia buat tu dengan datang daripada hati dan tanpa mengharapkan apa-apa. Ikhlas semua-semua. Itu yang dinamakan ikhlas. Tetapi yang kedua bukan tak dikatakan ikhlas. Ikhlas mungkin datang juga ikhlas dan mungkin tak ikhlas, mungkin ikhlas. Tapi dia buat kerana nak mengharapkan sesuatu ganjaran. Harus tak ada masalah. Yang ketiga dia buat disebabkan oleh kerana takut. Sebab takut dia usahakan untuk buat dengan keadaan penuh. Maka kat situ tengok pula keadaannya bagaimana, dia bersama dengan dia ikhlas ataupun tidak. Maka itulah juga dalam bab solat dikira markah bagi kita tu berdasarkan kepada bagaimana khusyuk kita ketika berada ke dalam solat. Maka dia kata di sini, kalau kita tengok Allah tidak pandang pada perbuatan luaran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang kepada luaran kamu semata-mata, tetapi Allah pandang kepada hati kamu. Takutlah tempat jatuhnya pandangan Allah tadi. Yang tu yang paling kita takut. Pada Quran mungkin kita buat, tapi bila pergi ke akhirat, tengok nama Cik Bi'ah, tarikh ini 26 hari bulan solat Asyar BKD 1, BKD 2, surau BKD 2. Akhir semayang Isyak berjemaah, tanda apa kotak melaksanakan, dia melaksanakan malaikat raib. Markah diperolehi kosong. Itu kita pergi kepada Allah, cek solat. Markah kosong. Kita pun solat takkan dapat kosong. Dia kata memang kau solat, tapi kau ingat kan tidak, Nabi kau pernah sebut warubba qa'imin wa laysa lahu illa ta'am, warubba sha'imin wa laysa lahu illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang buat ibadat tapi dia dapat penat saja. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia dapat apa? Dapat lapar dan dahaga. Tak berugi kita buat nak penat tapi pergi ke akhirat kosong, tak ada makan masuk. Mungkin kita buat tetapi makannya tidak ada. Sebab itulah kata apa namanya hadis Abdullah ibn Mas'ud bila mana dia telah diketawakan, sahabat telah ketawakan dia disebabkan betis dia yang kecil. Abdullah ibn Mas'ud mana kurus, dia panjat pokok kurma. Para sahabat minta dia tolong panjat pokok kurma. Dia ni orang yang kecil, hitam letak, orang hitam dia ni Abdullah ibn Mas'ud. Tetapi Masya Allah seorang sahabat yang kibar, sahabat ulama sahabat. Baik, bila dia banyak betin, dia tu terselak. Nampak betin dia yang kecil dalam hitam, dia dekat pula. Dia orang ketawakan dia. Bila dia orang ketawakan dia, datang Nabi SAW, kata Nabi SAW, jangan ketawakan betis Abdullah ibn Mas'ud, kerana betis yang kecil itu bila ditimbang di hadapan Allah, maka betis dia lebih berat berbanding bukit Uhud. Kemudian Nabi kata Nabi SAW lagi, akan berlaku di akhirat kelak manusia-manusia yang berbadan gemuk gedempol. Bila mereka pergi berhadapan dengan Allah, ditimbang amalan mereka, maka sayap nyamuk itu lebih berat lagi berbanding amalan kebaikan yang mereka lakukan. Takut itu yang kita takut. Amalan kebaikan kita buat tapi tak diberikan markah. Punca kerana tak mencapai piawaian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Baik, maka kata pengarang kitab ni dia telah letakkan satu dalil. Jangan buat perbuatan pada perbuatan luaran saja. Tengok juga pada tempat yang Allah pandang. Maka diambil ayat dalam bab korban. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wahai manusia, Allah tak terima, Allah tidak terima daging korban yang engkau korbankan. Allah tak terima darah dan korban yang engkau telah korbankan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang Allah terima adalah nilai ketakwaan ketika mana kamu melaksanakan ibadah korban tadi. Gemuk bagaimana sekalipun, kalau tidak disertai dengan nilai takwa, maka tidak mendatangkan apa-apa. Sebagaimana puasa, apa tujuan puasa? Kalau orang tanya kita, apa sebab kita kena puasa? Sebab kesihatan, sehat tubuh badan. Sebab setahun dah kita makan, kemudian sore rehat sekejap bulan. Apa tujuan puasa? Apa nak tolong jawab? Mentaati perintah. Ya, salah satu mentaati perintah Allah. Ada satu benda kerja puasa ni sebab apa? Sebab benda tu disebut dalam ayat yang diminta kita berpuasa untuk menambahkan takwa. Menambahkan takwa. Kat mana takwa duduk? Nabi SAW sebut takwa itu benda yang terdapat kat dalam hati.
Menunjukkan luaran ke dalaman? Dalaman. Baik, solat. Kenapa kita solat? Apa tujuan kita solat hari ini? Apa tujuan kita solat? Solat kan juga solat orang Islam. Orang Islam, okey, boleh terima lah. Boleh terima. Apa tujuan kita solat yang lain? Boleh kalau jawab. Solat kan mencegah kemungkaran, Islam. Okey, boleh betul. Solat mencegah kemungkaran. Okey. Tapi sebab kenapa kita disuruh bersolat, ada ilah dia. Para ulama usul fiqh dia akan meletakkan ilah kenapa disuruh sesuatu benda. Dan ilah yang paling terbaik, ilah yang diletakkan dalam Al-Quran, bukan yang direka dia makan. Jangan reka dengan akal. Reka dengan akal kita akan jumpa macam-macam. Kenapa puasa? Kan puasa tu bagus untuk nak rehatkan dia tak sedar. Kalau bulan tak puasa, dia biasa dia makan mutabak sebiji. Bulan 4 makan sikit-sikit. Kalau bulan puasa mutabak lipat 2 makan. Nampak dia tak puas ke mana? Kita kata. Baik. So, kalau tengok dalam Al-Quran, dalam bab solat, untuk kita faham kepentingan khusyuk ni, Allah menyebut wa aqimus solata li zikri. Apa makna wa aqimus solata li zikri? Dirikanlah solat untuk ingat aku. Maka bila ditanya kenapa kamu kena bersolat? Untuk ingat Allah. Kat mana tempat yang kita nak ingat Allah tu? Adakah pada fizikal? Tak, bukan pada fizikal semata-mata. Ya, tandanya salah satu tanda fizikal dengan cara kita ingat Allah. Tetapi di zikri, ingat Allah tu adalah pada dalaman hati kita, khusyuk yang disertai ketika mana kita melaksanakan iaitu ibadat solat. Sebab tu bila ditanya kenapa kena solat? Wa aqimus solata li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Bagaimana kamu mengatakan kamu ingat kepada aku ketika kamu sedang membaca surah Fatihah, atau kamu tak ingat kepada aku? Ada satu hadis yang menyebut walaupun darjat hadis ini tidaklah mencapai darjat yang sahih, tapi boleh dalam bab fadail amal. Ketika mana seorang hamba sedang membaca Fatihah, maka siapa yang akan menjawab bacaan kita pada waktu tersebut? Siapa yang menjawab? Allah akan menjawabkan. Antaranya alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi. Allah akan berkata hamba aku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi hamba aku telah memuji aku. Maliki yaumiddin. Sekali lagi hamba aku telah memuji dan mengiktiraf aku sebagai Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba Allah jawab kadzabta. Sama ada Allah menjawab kadzabta ataupun mungkin Allah menjawab sadaqta. Iaitu betul apa yang kau katakan, ataupun dia akan kata bohong apa yang kau cakap. Kau cakap kau sembah aku, tapi fizikal saja kau sembah, pada hati kau tak sembah pun aku. Hati kau sedang merayap, hati kau sedang berada di maidin contohnya. So, kat sini kita katakan kepentingan bagi kita untuk mencapai darjat khusyuk sebagaimana la yanalu ma'buduha walakin dimahuha walakin yanalu taqwa minkum. Baik. Maka kat sini dia kata untuk nak mencapai darjat khusyuk itu, maka di sana dicadangkan pada beberapa cara. Ini cadangan yang diletakkan kat dalam ni oleh Ibnu Qudamah. Apa kata dia? Di antaranya minha. Minha iaitu huzurul qalbi kama zakarna, hadirkanlah hati ketika mana sedang solat. Maaf tak. Tadi saya tak jawab tadi yang waktu kat awal. Orang tanya saya soalan tadi, Ustaz, macam mana nak capai darjat khusyuk dalam solat? Saya kata minta maaf, bagi pandangan saya kata khusyuk